أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا wahai Tuhan kami atina kurniakanlah kepada kami min ladunka rahmah daripada sisimu ya Allah, rahmatmu ya Allah. Wahai lana min amrina dan sempurnakanlah bagi kami dalam urusan kami, dalam semua urusan kami ya Allah, min amrina rasyada, petunjukmu yang jelas. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat, kalau tak dapat ikut boleh dengar, insya-Allah. Mendengar bacaan Al-Quran juga beroleh pahala. Kalau ikut turut sama, lagi banyak pahala lah, sebab lidah kita menyebutkan dan Nabi sebut. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya setiap satu huruf Al-Quran itu bila kita baca, Nabi sebut pada kita diberikan 10 kebaikan. Dan Nabi bersabda lagi, sambungnya, sesungguhnya aku bukan mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim itu satu huruf. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan untuk satu huruf bacaan Al-Quran yang kita baca akan diberikan 10 kebaikan. Kebaikan apa kita tidak tahu. Masya Allah. Kebaikan itu umum, segala yang baik. Walaupun nampak zahirnya buruk, tapi mesti ada kebaikannya, mesti ada sesuatu. Subhanallah. Sebab itu bila Allah dah singkap hikmah dan sebalik keburukan tu, kita kena berterima kasih kepada orang yang jadi asbab kejadian itu berlaku. Masya Allah. Kalau saya kenang-kenang saya dengan encik suami, ada banyak situasi yang awalnya saya sedih, yang awalnya saya macam
merajuk. Yang awalnya saya marah ke apa kan, tapi cik suami ni orang yang sangat sabar, Masya Allah. Dan selepas itu saya mungkin ada buat sesuatu tindakan dan Allah tunjukkan hikmah. Hikmah kenapa perkara itu Allah takdirkan begitu. Jadi bila nampak hikmah tu, cepat-cepatlah minta maaf. Minta maaf ya, minta maaf. Alhamdulillah, syukurlah, sekian-sekian. Begitu. Kita manusia, kadang-kadang itu kelemahan kita kadang-kadang lah. Kadang tu bukan kadang-kadang, selalu. Sangat gopoh-gapah untuk menunggu hikmah daripada Allah. Hikmah daripada Allah, kita tak sabar. Kita yakin bahawa setiap yang Allah takdirkan ada hikmah, ada sesuatu. Tapi Allah bukan tunjuk terus selepas itu. Makan masa. Subhanallah. Sebab Allah nak kita dapat dulu pahala sabar, pahala bersangka baik, kan, pahala redha. Masya Allah. Kalau sesuatu yang buruk berlaku, terus nampak hikmah. Bila kita nak melatih diri untuk redha, untuk sabar, untuk bersangka baik. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Sadaqallahul Azim, yang bermaksud, boleh jadi apa yang kamu tidak suka itu, ia amat baik bagi kamu. Dan boleh jadi apa yang kamu suka itu, ia amat buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan kamu tidak tahu apa-apa. Jadi tuan-puan muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah, firman Allah itu sebenarnya sudah cukup menjawab segala persoalan kita. Bila Allah menyebutkan wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, boleh jadi apa yang kamu tidak suka, apa yang kamu sedih, apa yang kamu duka cita, apa yang kamu sedang kecewa, apa yang sedang kamu bimbang, apa yang kamu takut, apa yang kamu rasa pedih, sesak dada saat ini, apa yang kamu hilang, Masya Allah, ia amat baik bagi kamu. Dan boleh jadi apa yang kamu suka, apa yang kamu nak, apa yang kamu impikan, apa yang kamu kejar, apa yang kamu target tapi tak diizinkan Allah, ia amat baik bagimu. Wallahu ya'lamu. Sesungguhnya Allah Maha tahu dan kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak tahu apa-apa. Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itulah, nanti saya cerita. Lepas ni saya kena cerita lah. Bila saya sebut gini, saya akan cerita. Kita baca dulu 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi ni. Ada satu kisah lah seorang wanita yang hebat dengan keyakinan dan pegangan kepada firman Allah tersebut. Okey. Alhamdulillah. Kita sambung. Biasalah tu selit di tengah tu. Dan ramai yang masih dalam proses masuk sebab kita baru mula. Sekarang orang dah faham. Ustazah betul-betul mula sebenarnya dan 7.30. Jadi ada orang baru nak masuk. Jadi muslimin muslimat, tapi kita cuba untuk mula pukul 7. Sebab impian saya apa? Impiannya, biar ibu-ibu yang hantar anak ke sekolah tu on the way pukul 7 tu, dia dah boleh pasang. Anak-anak boleh dengar sikit dan anak-anak pun boleh dah ikut bacaan tu. Masya Allah. Tak apa, kita usaha lagi. Sebab kami pun struggle siapkan anak juga untuk ke sekolah. Dulu macam lancar sikit, tapi sekarang sebab ada anak yang kecil yang 5 tahun dengan 3 tahun pun dah pergi tadika, dah pergi sekolah, memang agak mencabar sikit nak siapkan mereka berdua tu. Macam tu lah. Okey, jadi muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kita sambung ya. Ayat yang ke-10 terakhir surah Al-Kahfi, ini juga disebut dalam hadis Nabi. Kaitannya Allah akan menyelamatkan daripada fitnah Dajjal. Dan jangan kita fikir hanya fitnah Dajjal yang kita ingin diselamatkan oleh Allah. Kita perlukan perlindungan sebelum Dajjal sebenar keluar. Dajjal-Dajjal kecil telah banyak keluar bermula daripada zaman Nabi Muhammad SAW lagi. Zaman Nabi lagi dah ada Dajjal, Al-Kadzab, penipu, mengaku Nabi. Selepas Nabi wafat, bukan Musailamatul Kadzab saja mengaku Nabi, bahkan hampir di setiap negara-negara, benua ataupun negara lah yang besar,
ataupun kuasa besar saat itu lahirnya Nabi-Nabi baru. Selepas Nabi wafat, dalam tempoh beberapa hari, beberapa minggu sahaja, kan, bukan hanya Musailamatul Kazzab saja mengaku jadi Nabi, bahkan di wilayah-wilayah lain, di bawah kuasa besar yang lain pun banyak munculnya Nabi-Nabi baru. Dan sejak daripada itu sampai sekarang, tak pernah henti mereka yang mengaku menjadi Nabi. Dan antara yang latest dalam beberapa bulan ini, yang latest berapa bulan ke dah berapa tahun, tapi yang saya dapat ni dalam akhir-akhir ni, ada seorang wanita, saya tak ingat di negara mana, mengaku dia adalah Nabi perempuan yang terakhir. Nabi perempuan yang terakhir. Nabi perempuan yang terakhir dan satu-satunya Nabi yang dilantik di kalangan wanita. Dan follower dia sangat ramai. Video yang dia buat dilihat oleh jutaan manusia. Tak apalah, nanti cik suami boleh search Nabi, wanita mengaku jadi Nabi. Tapi follower dia sangat ramai dan bercakap di atas kapasiti seolahnya daripada orang Islam, dan bagaimana dia dapat wahyu, dia dapat itu. Sekarang masih berlarutan dan masih berlangsung. Dan ramai pula pengikut dan penyokong. Sebab itu, sampailah nak kiamat, yang mengaku jadi Nabi ini bukan semakin berkurang, tetapi semakin banyak. Ada yang bertopeng, dia tidak direct sebut Nabi, tetapi seolahnya dia dapat wahyu daripada Tuhan semesta alam. Ni individu hina Islam mengaku Nabi wanita pertama. Yelah, tapi dia pakai tudung apa semualah. Nabi wanita pertama. Dalam Islam, pelbagai video lucah juga, dia aksi keterlaluan, benda-benda lucah. Katanya tudung adalah perhiasan orang Islam yang perlu dipakai. Namun cara pemakaian dan pemilihan baju itu terpulang pada individu, walaupun mereka ingin menggayakan dalam bentuk seksi. Sebab itu dia pakai tudung, tetapi baju teramat seksi. Tuan-puan sekalian, memang benarlah tudung ni dah menjadi satu fashion. Sebagaimana Nabi perempuan ni, kan, boleh tengok mana tu Amerika je. Sebagaimana didakwa oleh Nabi perempuan, dan ramai yang boleh follow, ramai yang suka, sebab memang kena dengan jiwa, kena dengan hawa nafsu. Dia Arab. Dia sebut apa? Dia kata tudung itu hanyalah fashion sahaja. Tudung itu adalah hanya fashion bagi wanita Islam. Jadi wanita Islam fashionnya tudung. Kan, contoh kalau wanita di kalangan Hindu ke, fashionnya sari, contoh macam tu kan. Jadi wanita Islam, fashion tudung adalah fashion. Baju pakai ketat ke, terdedah, seksi, terbelah ke, tak ada masalah. Sebab tudung tu fashion saja. Dan ramai yang boleh follow dan ikut bila dia kata itu wahyu daripada Tuhan, itu adalah sekian-sekian. Dan memang kenalah dengan jiwa yang berkehendakkan kepada fashion yang tidak mengikut syariat. Astaghfirullahalazim. Tuan-puan sekalian, manusia akan cari saja mana-mana tempat boleh berpegang dan berpaut. Walaupun nurani kata salah, sesat dan sebagainya. Tapi selagi mana dia rasa ada orang yang boleh dia berteduh, ada orang yang dia boleh letakkan apa tindakan dia ni pada orang lain, walaupun orang tu dia tak ada kaitan, tak kenal pun. Okey, berhati-hatilah ya tuan-puan sekalian. Perkara begini, kalau kita rasa macam pelik, kita kata, peliknya lah boleh pula dengan aku jadi Nabi perempuan. Tapi bayangkan ya, yang kita kata pelik, begitu ramai pengikut sampai juta-juta, dan ramai yang boleh terima ajarannya. Memang begitulah akhir zaman, fitnah, ataupun kita kata jelas-jelas perkara itu tidak benar. Kalau fikiran akal kita yang bukan yang tinggi sangat pun, tetapi manusia sudah tidak boleh membezakan. Benarlah sabda Nabi SAW. Nabi kata kamu akan mengikuti jejak langkah. Sebahagian daripada kita ni, sebahagian daripada kamu, Nabi kata akan mengikuti jejak langkah Yahudi dan Nasara, hatta selangkah demi selangkah. Selangkah besar lagi, sehingga sejengkal demi sejengkal, jengkal lebih pendek daripada langkah, sehingga sekiranya mereka masuk ke lubang biawak pun kamu akan mengikuti. Dan Nabi sebut dalam hadis yang lain, barang siapa yang ingin melaksanakan dan berpegang teguh dengan agama Islam, dengan apa yang Nabi ajar dan Nabi tinggalkan, dengan Al-Quran dan Sunnah, ibarat menggenggam bara api.
Ini zamannya. Dah sampai tahap dah ni. Dah lama dah sampai tahap ibarat menggenggam bara api. Bila kita bercakap sesuatu yang berlandaskan syariat, dilihat ekstrim, dilihat pelik, dilihat mengarut, dilihat tidak terbuka, dilihat ketinggalan. Allahu Akbar, muslimin muslimat. Kita sendiri akan rasa sakit apabila ingin terus melaksanakan syariat Allah dan orang juga lihat kita sakit. Sebab ibarat genggam bara api, kita sakit, orang pun tengok kita sakit dan orang kata, kenapalah kan buat ni nak kena kecam gini macam tu lah tuan-puan sekalian. Okey, kita sambung 10 ayat akhir surah Al-Kahfi. 10 ayat awal supaya akhir. Keduanya adalah untuk dilindungi daripada fitnah Dajjal. Dan fitnah Dajjal ini muslimin muslimat, saya sebutkan tadi, bukan hanya Dajjal mata satu itu saja, tetapi semua dajjal-dajjal kecil dah keluar tanpa henti daripada sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aradna jahannama yawma idzil lil kafirin 'arda الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها هولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, subhanallah, ayat yang terakhir dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Allah berfirman, subhanallah, katakanlah wahai Muhammad. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berkata kepada siapa? Kepada kita lah, umatnya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, innama ana basyarum mislukum, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu. Aku ini hanya manusia biasa seperti kamu. Itu Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berkata kepada kita umatnya, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Yuha ilayya, yang telah menerima wahyu. Yuha ilayya, yang mana wahyu turun kepadaku. Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid, bahawa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu.
Tuhan yang esa, iaitu Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih, dan barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya yang satu itu, iaitu Allah, falyamal amalan salihah wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka sesiapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya dalam keadaan yang baik, pertemuan dalam keadaan Allah redha dan kita redha dengan Allah, pertemuan dalam keadaan Allah menjemput kita masuk ke dalam syurganya. Siapa yang menginginkan pertemuan yang baik dengan Allah, dengan Tuhannya, apa yang disebutkan dalam firman ini, iaitu falyamal amalan salihah, hendaklah dia sentiasa melakukan amal-amal saleh, amal-amal kebaikan, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan kamu menyekutukan, kamu menduakan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepadanya. Subhanallah. Firman Allah ini sangat bertepatan dengan apa yang kita sebut tentang kelahiran, wujudnya Nabi baru di kalangan wanita. Dia wanita, dia mengaku dialah Nabi, satu-satunya Nabi di kalangan wanita dalam Islam, dan dia keluarkan pelbagai ajaran, dan dia mengatakan bahawa dia dapat wahyu daripada Tuhan dan sebagainya. Dan Alhamdulillah, selepas kita bincangkan isu tersebut, di sini kita dapati subhanallah, Allah memang perintahkan Nabi Muhammad untuk declare begitu. Qul, katakanlah wahai Muhammad, innama ana basyarum mislukum, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kamu. Subhanallah, yuha ilayya, yang mana wahyu turun kepadaku, annama ilahukum ilahun wahid, sesungguhnya Tuhan kamu ataupun sembahan kamu. Ilah ni antara terjemahan yang paling tepat ialah sembahan. Sembahan kamu, tempat kamu tuju, tujuan kamu buat sesuatu, tujuan kamu tinggalkan sesuatu, tujuan kamu berusaha, ilahun wahid, adalah kepada yang satu, iaitu Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih, dan barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, subhanallah, apa dia bertemu dalam keadaan yang baik, yang indah, maka teruskanlah melakukan amal soleh. Amal soleh ni dua lah tuan-puan sekalian. Amal soleh dengan Allah, iaitu segala perintah Allah, solat, puasa, ya. Dan amal soleh kita dengan makhluk. Nah, Masya Allah. Bila disebut falyamal amalan salihah, maka beramallah dengan amalan soleh. Soleh dengan makhluk, soleh dengan Al-Khaliq. Al-Khaliq Allah, Al-Khaliq Maha Pencipta Allah. Al-Makhluk yang dicipta selain daripada Allah. Kita kena beramal soleh, kita kena berbuat baik kepada manusia, kepada binatang, kepada pokok, kepada sungai, kepada bukit bukau, kepada udara, tak boleh bagi kotor. Jadi buat baik dengan segala makhluk Allah. Ini adalah ciri-ciri mereka yang akan bertemu dengan Allah dalam keadaan yang baik. Bermula daripada saat sakaratul maut, sehinggalah saat perjalanan seterusnya bertemu dengan Allah di mahsyar, dan mudah-mudahan kita akan bertemu dengan Allah di syurga, dan ketika itu ahli syurga boleh melihat Allah Subhanahu wa taala, boleh mendengar suara Tuhan dan melihat Tuhannya, itu Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, saya nak mengajak tuan-puan sekalian untuk melakukan kebaikan pada pagi ini yang hanya di hujung jari. Mari kita tekan butang share. Sekarang ni di FB kita lebih kurang dalam, saya pun tak ni, di TikTok lebih kurang 2.3. Sebenarnya anda selama ini sangat banyak membantu engagement di saat FB terlalu banyak sekatan. FB sebenarnya subhanallah, ya, banyak sekatan, banyak sangat sekatan, subhanallah. Sekat bila live dia nak 15 minit terawal, dia dah sekat berapa? Setengah jam dah sekat. Semalam ada satu pihak luar yang bukan Islam yang buat kajian terhadap FB page kita ni. Subhanallah, dia kata sepanjang dia jadi pihak kerja dia memang di sebalik tabir berkenaan dengan urusan-urusan FB, TikTok, IG, mahir lah 7 tahun. Dia kata ini first time dia kata saya jumpa FB yang engagement yang sangat power seperti ini. Dia kata kita tak tahu
I tak tahu macam mana you punya page, you punya engagement, like dan sebagainya boleh macam ni. Sebab penonton adalah organik, dan bagaimana FB yang sebenarnya dia dah ada enjin pada minit yang keberapa dia akan tutup dah. Hanya tu je orang tengok, sebab dia nak kita gunakan benda-benda yang lain untuk push naik engagement. Subhanallah, kita yakin semuanya adalah pertolongan dan izin Allah. Tapi saya nak ucap terima kasih sangat kepada sahabat-sahabat. Sebab sebagaimana yang selalu kita sebut, anda tulis komen, anda bagi emoji, anda share, subhanallah, semua itu sangat membantu engagement naik. Dan saya, subhanallah, kita boleh tengok lepas live kan 3,000, 4,000, 5,000 komen. Walaupun anda tak tekan butang share, tapi anda tuliskan nota-nota tu, tulis sikit alhamdulillah ke apa ke, bagi salam. Sebenarnya dia memang membantu push sampai enjin ataupun kita panggil ni, dia tak boleh nak sekat live kita, boleh lagi muncul dalam newsfeed ataupun boleh lagi muncul. Sekarang ni di FB kita ada 5K. Subhanallah, dan ramai pihak yang bagi star. Terima kasih sangat, sebab star tu subhanallah amat sifan, ramailah. Setiap star itu akan bernilai menjadi 20% Malaysia. Jadi bila ada yang bagi 500, ada bagi 2,000, ada bagi 1,000, dia tukar kepada ni. Okay, Faiza Hashim, Ida 500 star. Tadi kita nampak Puan Zu. Okay, saya jemput Encik Suami ni adalah untuk memimpin bacaan Asmaul Husna. Silakan. Dengan perasaan ya Encik. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan waalaikumsalam kepada yang memberi salam, ramai yang beri salam. Alhamdulillah. InsyaAllah kita teruskan dengan Asmaul Husna. Simple je lagi lah. Tak ada mukadimah, tak ada apa, terus to the point lah. Okay. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهاب الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المخزي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد أحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره غافلون. Alhamdulillah. Ustazah meninggalkan saya dengan tanpa sebarang kata. Jadi saya sambah sikit lah. Jadi pertamanya Alhamdulillah kita belajar sikit mengenai banyak perkara dalam satu hari dua hari ni. Antara yang diceritakan Ustazah bagaimana saya tertarik dengan satu cerita tu lah, bagaimana Ustazah disapa dan ditegur oleh seorang bukan Islam yang namanya Angelina kan. Memang menarik sebab berlaku di depan mata saya, dan tangisan tu pun berlaku di depan saya, pelukan yang erat pun berlaku di depan saya, luahan perasaan pun berlaku di depan saya. Jadi saya pun rasa benda tu memang suatu yang kata mengujakan lah, sebab walaupun bukan Islam dia tertarik dengan ceramah Ustazah. Begitu juga dengan cerita-cerita semalam bila ramai yang bertemu dengan Ustazah, memeluk erat, dan syukurlah Alhamdulillah diteruskan kuliah pagi ini setiap pagi, dan insyaAllah moganya ia berterusan. Itu sahaja dari saya. Subhanallah. Terima kasih banyak Encik Suami, suara yang sangat sedap, luar biasa. Tak pernah dengar suara sedap macam tu. Boleh, masya-Allah. Okey, sekarang kita akan pergi terus pada whiteboard dan kita akan sambung. Kita hari ni kita mengharapkan jika boleh insya-Allah kita akan habiskan pengajian kita berkenaan dengan sujud, dan kita akan menyentuh. Saya tahu ada ramai juga yang tanya, Ustazah kata Ustazah nak jelaskan apa itu sunnah hayat, apa itu sunnah abad kan, kalau tinggal sunnah hayat macam mana abad, dan ada lagi beberapa persoalan yang kita nampak yang ditinggalkan di ruangan komen berkaitan dengan sujud. Jadi kami dapati sebenarnya ramai dengan kita yang sangat berminat dan bersungguh apabila kita membicarakan sesuatu yang berkaitan dengan salat, sebab kita tahu kita nak cuba menyempurnakan salat. Masya Allah. Jadi kepada siapa yang baru hadir kali pertama, baru follow dan sebagainya, saya sangat menyarankan kalau tak mampu nak dengar kuliah kita daripada awal dulu, sebab hari ni dah siri yang ke-175 tak silap saya, 175. Kita dah hampir setahun setengah dah kuliah Riyadhus Shalihin, kita gunakan kitab ni. Kenapa jadi terhenti pada bab sujud? Kerana kita membacakan beberapa hadis Nabi yang Nabi menyebutkan tentang siapa yang ingin masuk syurga kan, maka memperbanyakkan sujud. Dari susulan itu kita dah bincangkan beberapa solat yang mana ganjarannya Allah berikan binakan rumah di syurga, dan ganjaran Allah haramkan jasadnya daripada neraka, iaitu solat sunat rawatib yang mengiringi antara solat fardu. Jadi siapa yang nak tengok kupasan tu boleh tengok yang minggu lepas. Maksud saya, kalau tak mampu, tak sempat nak tengok yang lama-lama kuliah Riyadhus Shalihin, maka anda boleh dengar daripada beberapa minggu yang terakhir ni, sebab kita kupas bab salat, bab sujud, falsafah dan sebagainya. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian, sebelum sementara tunggu Encik Suami pula menghilang, tadi saya menghilang, sekarang ni Encik Suami pula menghilang. Gile-gile tuan-puan sekalian. Siapa yang faham, fahamlah ya, gile-gile. Okey, jadi tuan-puan sekalian, antara persoalan yang kita tertanya-tanya, contohnya imam masih berdiri, kita tersilap khayal macam mana kita tersilap rukuk, ataupun kita tengah sujud dengan imam, entahlah kita dengar macam suara imam tu dah sebut Allahu Akbar. Bila kita dah bangun, imam tu masih lagi sujud, rupanya Allahu Akbar tu budak-budak main kat belakang. Jadi kita pun dah bangun, apa yang patut kita buat? Sekarang kita diberi dua pilihan, sama ada kita kembali sujud ataupun kita dalam situasi kekal sahaja di mana tempat kita dah bangun tu. Maksudnya contohnya sujud terakhir, imam baca doa. Imam baca doa panjang dalam sujud terakhir. Kita ni pula pening sujud lama-lama, tak sabar-sabar nak bangun. Dengar aja sikit, kita pun dah duduk tayat, imam belum bangun. Kita sebersalahkan nak buat apa? Tapi kita tak sengaja, maka dimaafkan. Masa tu kita diberi pilihan sama ada nak sujud, dan itu bukanlah bermaksud kita telah menambahkan rukun. Sebab kita niat untuk kembali bersama dengan imam, bukan niat untuk tambah. Kita bukan kata tak puas hati sujud sikit,
2 kali tak puas, kena 3 kali. Tak, kita bukan niat untuk sujud, melainkan kembali mengikuti imam pun boleh, ataupun kita duduk je stay menunggu imam pergi kepada rukun yang kita dah mendahului. Tak sengaja, maka ia sah dan tidak membatalkan solat. Okey, itu di antara persoalan yang kita bangkitkan daripada semalam. Ia samalah terawal rukuk ke, terawal sujud ke, tak sengaja. Maka kita ada 2 pilihan, sama ada nak kembali bersama dengan rukun imam ataupun untuk kita meninggal kembali bersama, ataupun kita stay je, nanti imam sampai kepada rukun kita tu, kita pun follow balik. Okey, subhanallah, Allahu akbar. Sama juga siapa yang bangun kerana terkejut. Contoh tengah sujud, tiba-tiba tu apa sekian. Sebab itu bila solat kita disunatkan buka mata tu. Tapi ustazah, saya kalau tempat ramai, contoh yelah dekat ofis, dekat pejabat, kalau saya buka mata, tak khusyuk, saya pejam. Jadi bila kita dengan memejam itu lebih mendatangkan khusyuk, dan kerana banyaknya gangguan, maka taklah jadi makruh. Sebab kita pejam tu dalam keadaan kita perlu kan. Saya faham tu. Tapi tidak boleh berterusan sebab dibimbangi hilang keseimbangan badan. Cuba kita tak buka langsung. Nanti sebab solat ini melibatkan pergerakan rukuk. Ketika saat kita berdiri, jantung dan otak berada di atas jantung. Berdiri kan. Saat kita rukuk, otak sejajar dengan jantung, sejajar. Perasan tak? Otak, jantung jadi sejajar bila kita rukuk. Dan bila kita sujud, otak di bawah jantung. Masya Allah. Bila kita sujud, otak berada di bawah jantung. Faham tak ni? Berdiri, otak berada di atas jantung. Bila proses kita berdiri, subhanallah, jantung sedang mengepam dengan agak, maksudnya bukanlah mengepam agak kuat lah. Sebab apa? Otak berada di atas jantung, nak sampaikan darah-darah ke otak supaya otak kita berjalan dengan baik. Kita punya fokus semua ada di otak kan, nak khusyuk, nak fokus dan sebagainya. Kemudian kita rukuk, ketika ni otak sejajar dengan jantung kita. Jantung kita pun semakin ringan saat ini untuk mengepam, sebab daya graviti tu dia sama, mengalir tu sama. Faham ya? Lepas tu saat kita sujud, daripada kita tegak begini, kita turun. Masya Allah, otak berada di bawah jantung. Sebab itulah para saintis kaji pergerakan dalam solat, akhirnya mereka mendapati saat sujud adalah saat paling tenang, minima degupan ataupun saat paling minima jantung bekerja. Sebab paling sukar darah tu nak sampai ke otak. Masya Allah. Tapi saat sujud, jantung atas, maksudnya otak bawah. Jadi kita boleh nampak apa yang berlaku adalah graviti tu. Graviti memang kat bawah lah, tarik kan ke bawah. Subhanallah. Sebab itulah antara yang saya baca dalam hasil daripada kajian-kajian profesor kan di UM tu, subhanallah, tentang solat dari sudut saintifik, kita akan dapati mereka ni, Profesor Dr. Fatimah, Profesor Dr. Abu Bakar dan Profesor Institut menghasilkan 2 jilid solat dari sudut sains. Institut ni belum masuk Islam, tapi mereka ada kepakaran masing-masing. Ada kepakaran dari sudut keseimbangan badan, ada kepakaran otak, ada kepakaran dari sudut sel-sel, apa yang berlaku ketika solat. Mereka pasang macam-macam alat dekat jantung, dekat otak, dekat seluruh badan. Bagaimana mereka tengok kesan solat terhadap otot. Ini bukan kita nak kata solat tujuan untuk itu. Solat memang kita jelas kita buat kerana perintah Allah. Bahkan kalau kita fikir, kalau solat ini Allah tak perintah jadi wajib, boleh jadi kita tak solat. Namun saintis mengkaji di sebalik setiap perintah Allah, apa hikmah, apa yang berlaku. Subhanallah. Apabila kajian dibuat, mereka dapati terlalu banyak manfaat, subhanallah, untuk kebaikan seluruh setiap inci tubuh badan.
untuk jantung, untuk paru-paru, untuk keseimbangan badan, untuk otak, untuk pernafasan, untuk rahim. Subhanallah, Allahu Akbar. Satu kisah benar, saya masa tu baru masuk kerja JAKIM. Saya ingat lagi, baru 2 minggu kot saya lapor diri di Juruterang Agama Islam Negeri Sembilan. Sebelum saya resign 2017, selama 9 tahun saya adalah pegawai Hawal Islam JAKIM dan penolong pengarah di Jabatan Hawal Agama Islam Negeri Sembilan. Masya Allah, 2017 saya resign. Sebab tu ada juga orang yang tak tahu, Ustazah memang ada dulu ceramah. Saya sebelum ni kerja, tapi masa tu dah ceramah sikit-sikit. Tapi terhad sebab kita kaki tangan awam, semuanya perlu kelulusan bila kita nak keluar. Dan asbab dakwah lah saya letakkan jawatan pada 2017, walaupun sayang sangat jawatan tersebut. Bukan sebab jawatan ya, tapi kita tahu kita boleh buat banyak perkara dengan kedudukan tersebut. Jadi saya nak cerita, lepas 2 minggu masuk, saya ikuti satu ceramah di hospital yang dianjurkan oleh Hospital Tuanku Jaafar di auditorium. Saya boleh bayangkan lagi. Sebab itu kenangan pertama saya lepas lapor diri dan seminggu macam tu. Kemudian nama saya dihantar untuk pergi hadir satu seminar yang dianjurkan oleh Hospital Tuanku Jaafar Negeri Sembilan dalam auditorium. Saya boleh bayang mana tempat parking, saya boleh bayang sebab kenangan tu antara terawal kan. Lepas tu sebenarnya seminar itu tentang bab penyusuan ibu, kesihatan ibu, bab wanita yang disampaikan oleh doktor dan juga nurse. Doktor dan nurse. Jadi dalam auditorium tu memang perempuan lah semua. Subhanallah. Bila tiba, saya tak ingat doktor ataupun nurse perempuan, dia kata okey, senaman untuk banyakkan susu dan ia sangat bagus untuk bahagian rahim wanita, sangat bagus sekian-sekian. Ini senamannya. Dia tunjuk. Lepas tu antara senaman yang dia buat adalah exactly sama macam kita sujud. Tuan puan sekalian. Macam sujud. Cuma dia tak sebutlah sujud. Sebab senaman itu, pergerakan itu ditunjukkan oleh non-Muslim Cina. Dia kata okey, kalau you buat macam ni, you duduk dalam tempoh beberapa minit, 5 minit, 10 minit, you tahan, you tarik nafas, you keluarkan nafas, macam tu lah. Tapi tangan dia taklah betul-betul, cuma dia suruh memang betul kedudukan macam sujud tu lah. Cuma tangan tu bukan macam kita suruh letak begini-begini, kaki tu duduk tegak belakang macam tu. Tak, tapi caranya begitu. Dia terangkan kebaikan untuk pernafasan, untuk bagaimana kesan dia untuk susu, bagaimana untuk menguatkan rahim. Sebab dalam situasi tersebut, tuan-puan sekalian, seolahnya rahim akan dikembalikan kepada posisi asal. Kan kalau kita berdiri ni, rahim tu macam berdiri ni kan, rahim tu, faham tak maksud saya? Rahim tu sebab tu orang kata ada rahim jatuh, rahim ke bawah. Graviti, lepas tu kita bergerak, kita melompat macam-macam. Tapi bila kita sujud kan, maksudnya kalau rahim tu ada yang jatuh, ada yang tak letak di tempat dia, dia proses pengembalian semula. Masa tu saya kata, ya Allah, Masya Allah, sama dengan sujud. Tak silap saya pergi jumpa penceramah tu, saya kata, pergerakan you buat tu sama dengan kami dalam solat sujud. Dia kata, saya tahu kamu buat pergerakan tu dalam solat. Sebenarnya kata itu pergerakan tu sangat terbaik, dia kata sangat bagus untuk orang perempuan. Masya Allah, muslimin muslimat, sebenarnya kalau kita explore, kita kaji, kita banyak membaca dan kita terbuka untuk menerima kajian-kajian seperti ini. Sebab ada orang blok, apa ni kajian saya, ibadah pun. Subhanallah, saintis buat kerja dia. Kita dalam bidang agama, kita bicara bab solat berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan roh solat, khusyuk, nak sempurnakan solat, hukum hakam. Tapi saintis, biarlah mereka mengkaji dan berbicara dalam bidang mereka, menambahkan keimanan. Bahkan ramai mana orang bukan Islam masuk Islam sebab solat. Allahu Akbar, Masya Allah. Saya memang ada himpunan banyak buku kajian sains terhadap solat, banyak, lebih daripada 20 buah. Saya memang nak suka tahu baca bila kita berdiri apa. Cuma bila dulu saya kerap selitkan, dikecam jugalah. Tapi sebenarnya tak ada masalah. Bila kita tahu manfaat, kita lebih mencintai solat. Dan bila solat banyak pun, kita tak rasa ia adalah satu beban. Sebab kita tahu solat ini akan membetulkan zahir dan batin. Akan merawat zahir dan batin. Batin tu hati nurani kita, yang tak nampak lagi akal kita. Tetapi sebenarnya sepanjang kita solat,
kita sedang dibetulkan oleh Allah, zahir kita juga, fizikal kita. Okey, subhanallah. Jom kita akan pergi beralih ke whiteboard. Cik suami akan adjust, kita pergi ke whiteboard, dan cik suami juga nanti kita akan tengok. Sekarang lebih kurang dalam ngam-ngam 8,000, 5.2 dengan 2.8. Ngam-ngam 8,000. Terima kasih semua sahabat-sahabat. Okey, Masya Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Okey. Okey, sahabat-sahabat, semalam kita dah bincang berkenaan dengan perbahagian rukun solat. Kan? Ingat tak? Okey. Rukun solat. Ada berapa rukun solat? Ada 13 rukun kan? Lepas tu kita terus bahagikan kepada rukun qalbi, iaitu hati. Lepas tu rukun fi'li. Rukun fi'li, ya. Okey, ejaannya. Okey, rukun fi'li. Okey, lepas tu rukun qauli. Rukun qauli. Okey, fi'li iaitu perbuatan. Lepas tu qauli adalah perkataan. Okey, ada sebab ni saya ulang balik ni. Okey, rukun qalbi kita letak 1 dan 2, iaitu niat. Niat dan apa? Tertib. Solat kena ikut tertib. Tak boleh lah nak sujud dulu, lepas tu baru nak rukuk, memang tak sah. Okey, fi'li, jom laju-laju kita sebut sama-sama. Okey, berdiri. Okey, berdiri, lepas tu rukuk, lepas tu i'tidal, lepas tu sujud, lepas tu duduk antara dua sujud. Okey, lagi. Okey, 6 duduk tahiyat akhir. Okey, lepas tu qauli pula kita sebut. Yang pertama takbir. Kita dah jelaskan sikit apa itu takbir. Yang kedua Al-Fatihah. Okey, lepas tu tasyahud akhir. Tahiyat akhir lah, bacaan tahiyat akhir tu. Okey, lepas tu yang keempat selawat dalam tahiyat akhir. Okey, lepas tu yang kelima apa dia? Salam. Cuba kira ada berapa semua? 6, 7, 8 campur 5, 13. Okey, kira. Okey, 6 campur 5, 11. 11 campur lagi 2, 3, 11. 6 campur 5, 11. Betul tak 6 campur 5, 11? Betul. Betul lah, 11, 12, 13. Sorry. Jadi rukun solat semua 13. Siapa yang tanya semalam bila saya tengok, Ustazah, tahiyat awal sunat ab'ad. So sunat, kalau kita tak tahiyat awal tak apa. Kalau tanya soalan macam tu, jawapannya sah solat. Sah solat. Ustazah, kalau sengaja tinggal,
Kenapa nak sengaja tinggal ya? Sunat ab'ad, muslimi muslimat, sunat ab'ad ni ejaan dia macam ni ya. Sekejap. Siapa saya tulis kat sini ya? Sunat ab'ad. Asal perkataan, encik. Asal perkataan daripada ba'dun. Ba'dun ni maksud dia apa? Encik, okey ya kamera tu. Maksudnya separuh. Sunat ab'ad ni dia punya besarnya ibarat separuh daripada rukun. Besarnya kedudukan dia separuh daripada rukun. Sebab itu bila kita tinggal solat sunat ab'ad, kita disunatkan pula, kalau tak sengaja tinggal, maka kita disunatkan untuk buat sujud sahwi. Nanti kita terangkan sujud sahwi, tata cara sujud sahwi, bacaan sujud sahwi. Oh, saya tak ingatlah bacaan sajada wajal ladzi khalaqahu wa sawwara. Bukan. Masa sujud sahwi kita baca subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana, maha suci Allah. Subhana man la yanamu, maha suci. Man la yanamu, iaitu Allah yang tidak tidur, wa la yasu, dan tidak mengantuk. Subhana man la yanamu wa la yasu. Masa tu kita memuji Allah, yang mana kita lah yang leka. Allah tidak pernah leka, tak pernah mengantuk, tidak pernah tidur. Subhanallah. Jadi ada orang tak hafal, tapi dia tahu kalau kita tinggal sunat ab'ad, antaranya adalah tahiyat awal, selawat dan tahiyat awal. Nanti kita tuliskan lagi, kita akan detailkan lagi. Maka dituntut dan disunatkan sujud sahwi. Tapi dia tak hafal. Nanti kan duduk subha, apa dia subha ni tak ingat. Jadi kalau kita tak ingat, kita boleh je baca zikir yang sama masa sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ataupun subhana rabbiyal a'la sahaja. Ataupun tak ingat juga, subhanallah saja pun boleh. Sebab kalau Allah Akbar, boleh juga. Faham ya? Tetapi dituntut untuk bertasbih. Tasbih ini adalah menyucikan Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, sebab itulah untuk menyempurnakan, semua ni wajib, yang ni tak boleh tinggal. Sebab itu bacaan Al-Fatihah, hati-hati jangan baca mulut bebek je. Itu mulut bebek, tak keluar langsung suara. Tapi kena keluarkan masa baca Al-Fatihah itu sehingga telinga kita dengar. Jangan sampai telinga imam dengar, jangan sampai telinga orang ketiga dengar. Jadi masa tu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya biar bisik tu telinga kita pun dengar. Faham ya? Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Al-Fatihah kena jaga tasyahud akhir biar dengar suara. Selawat dan tasyahud akhir itu termasuk dan rukun. Kemudian kita beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Jadi kita dah jelas inilah rukun yang wajib betul-betul kita jaga, berdiri dengan betul, rukuk tidak. Okey, sekarang kan saya nak minta cik suami rukuk. Okey, cuba encik rukuk. Yang kita akan tengok, saya akan pusing. Sujudlah pun. Encik rukuk sini je. Okey. Tapi okey. Ini nak share berkaitan dengan okey. Sejuk kan? Sini hujan, kat sini hujan. Okey. Tak. Okey encik. Encik duduk situ. Okey, cuba encik rukuk. Ya, encik rukuk. Okey, sekarang ini selit-selit je ni ya. Saya nak sekadar menyelit. Okey. Allah Akbar. Ada nampak ya? Okey. Ramai orang bila time dia rukuk, tulang belakang tak lurus. Okey.
Contoh macam mana Encik? Tulang belakang tak lurus. Cuba Encik buat bengkok. Muslimin muslimat, bila kita rukuk, tangan kita ni memang dekat ni. Ramai orang bila rukuk, dia bongkok. Boleh buat bongkok lagi Encik? Bongkok lagi. Tak apa, itu betul dah terbongkok. Ini kan kita akan nampak tulang belakang tak lurus lah. Dia membongkok. Dan inilah ramainya orang bila rukuk, dia bongkok. Contoh-contoh saya pula Encik. Contoh bongkok. Maksudnya dia bongkok macam ni. Nampak bongkok tak Encik? Nampak tak bongkok? Nampak bongkok. Okey, ada beza tak saya bongkok macam ni dengan saya buat lurus macam ni? Lurus tak Encik ke kena naik kepala sikit saja? Lurus dah. Lurus dah? Okey. Ramainya yang bongkok. Nampak bongkok? Dia rukuk bongkok. Sebenarnya kita kena usaha nampak lurus. Lurus tak Encik? Lurus. Cuba Encik pula buat. Ini bukan melibatkan sah tak sah. Asalkan rukuk semua sah. Okey. Okey, ini lurus. Boleh nampak kalau kita letak air. Saya letak air. Sebab digambarkan Rasulullah lurusnya tulang belakang Rasulullah ketika rukuk. Sehingga kan jika diletak air pun, maksud air itu tak terbalik. Yang lurus adalah tulang belakangnya. Lurus. Okey, cuba bongkok. Kalau letak air pun boleh juga. Tetapi sekejap je. Okay. Suka pula saya tengok. Okey, Encik bongkok. Buat bongkok. Okey, ni kan nampak bongkok, melengkung. Okey, lurus je. Okey. Maksudnya di sini bongkok dan lurus sebenarnya boleh diubah suai. Bukannya kita kata memang dah bongkok nak macam mana. Tak. Kitalah yang okey Cik. Masya-Allah. Okey. Perkara ini saya belajar dalam beberapa kursus. Boleh dah Encik tunjuk saya sampai ke atas. Okey, saya belajar dalam beberapa kursus berkenaan dengan solat sempurna dari sudut sains dengan doktor-doktor, dengan penulis pengkaji saintis yang saya sebutkan daripada Universiti Malaya. Ni universiti tempatan ni. Cubalah cari buku mereka solat dari sudut sains. Bagaimana perbezaan kesan kepada badan kita bila kita melakukan pergerakan yang tepat dalam solat. Antaranya kedudukan ketika rukuk dan juga sujud tu, bagaimana kesan daripada meluruskan tulang belakang dengan tak lurus, dia telah memberikan keseimbangan pada badan yang berbeza. Bukan keseimbangan saja, banyak. Dulu saya selalu buat kursus yang tertutup untuk muslimat. Lepas tu kita masing-masing betulkan. Sebab daripada saya belajar, lepas tu saya share lah balik kan. Ramai yang wanita yang bongkok. Lepas tu kita kata, kita buat latihan macam mana nak dapat lurus tu. Dengan kita buka sikit dada kita. Maksudnya tulang bahagian dada buka sikit dan kita macam ginilah, ini bongkok. Lepas tu kita buat lurus. Dah beza tu. Okay, bongkok. Kadang tu ramai dengan kita bila solat dia bongkok. Allahu Akbar. Bila kita membongkok macam ni dalam solat, kita akan rasa penat. Kita akan rasa beban. Kita akan rasa macam, memanglah bongkok tu macam khusyuk kan. Macam khusyuk, bongkok. Ini ni, lama-lama lengah ni. Belakang leher, bahu, sampai ke pinggang. Tapi, bila solat, sepatutnya kita dalam keadaan yang tegak. Biar ni pembuluh darah ni buka betul-betul ni, lalu-laluan darah ni. Subhanallah, bagi lega ni, tuan-puan sekalian. Kan? Lepas tu, yang perlu tunduk kepala. Bukan kena tunduk bongkok semua tu badan. Itulah yang Allahu Akbar, lemah je. Lepas semayang pun salam, lemah lembek je. Macam tu. Jadi subhanallah muslimin-muslimat, solat ni di hadapan Allah, kalaulah kita beratur depan untuk siapa nama, untuk MB ke, untuk raja lalu kan, berdiri tegak macam ni lalat ke, nyamuk ke, tetap tegak, panas ke, tegak, sebagai tanda hormat. Subhanallah, bukan nak suruh tegak macam tu, sebab kita disunatkan tengok tempat sujud. Okey. Jadi, biarlah badan kita ini tegak bagi selesa, kerana kedudukan begini dia membantu untuk kita fokus. Membantu untuk khusyuk, pembuluh darah buka dengan elok, aliran darah pun bagus. Dan badan kita dalam keadaan relax. Faham tuan-puan sekalian, badan kita dalam keadaan relax. Jadi kita pun solat, kepala kita tunduk.
Jadi kita boleh baca dengan tenang, dengan relax dan sebagainya. Sama bila kita rukuk, kita bawa position yang sama. Ini latihan. Anda tak perlu nak, Ustazah nak bimbingan, kita boleh cuba sendiri. Bagaimana masa rukuk, kita bongkok ataupun kita buka juga bahagian tulang dada kita ni, supaya kita dapat tulang belakang tu lurus. Dan antara kesannya siapa yang rukuk dalam keadaan tulang belakangnya lurus, sebab kita tahu pada tulang belakang ni lah ada saraf tunjang, saraf yang paling utama dalam badan kita yang menghubungkan dengan seluruh tubuh. Sebab itu ada orang ada masalah saraf tunjang menyebabkan lumpuh. Masalah saraf tunjang menyebabkan sebahagian anggota badan tidak boleh diberi arahan oleh otak. Kita tahu bagaimana saraf tunjang yang menghubungkan daripada otak kepada seluruh badan. Seluruh badan. Otak bagi gerak kaki, gerak itu. Sebab itu saraf tunjang yang berada pada tulang belakang ni sangat penting. Pergerakan solat tu sangat mempengaruhi. Jadi sebenarnya bila kita meluruskan tulang belakang, kita juga membetulkan kedudukan dan fungsi saraf tunjang. Ada ni kalau doktor-doktor marah, minta maaf ya, kalau saya salah boleh betulkan. Lepas tu dia akan membantu sistem badan kita memulihkan, membaik pulih, menyempurnakan sistem badan kita. Ada orang yang mula-mula buat, dia kata Ustazah 2 minggu saya sakit badan. Dululah masa saya buat kursus tertutup, lepas tu kursus tu biasa orang minta dulu, Ustazah boleh bimbing kursus solat. Saya buat bimbingan kursus solat itu merangkumi sains. Yang pertama syarak dululah, bacaan dalam solat, kita sama-sama cek hukum hakam soal jawab. Saya memang belajar bidang fiqh tuan-puan sekalian, bidang syariah. So itu bila saya cakap bab fiqh, dia macam detail sikit. Saya tak berani nak sentuh bab akidah, itu bukan bidang saya, itu orang usuluddin belajar. Bab hadis, bab tafsir itu orang Quran, orang pengajian Al-Quran was sunnah. Saya bidang fiqh, bidang syariah. So itu orang fiqh ni, orang syariah, otak dia biasanya ada masalah jawapan. Kalau kupas satu isu mesti pergi ke hukum terus. Hukum dia apa? Harus ke, haram ke, gini-gini. Itu cara orang yang dah, cara pengajiannya bab syariah. Sebab fiqh ni, orang fiqh ni, orang bidang syariah ni, dia adalah mereka yang dah diajar dalam sistem pengajiannya cari jalan penyelesaian. Apa jawapan? Dia tak boleh tergantung. Boleh jadi, kemungkinan, tak boleh gitu. Dia mesti antara 5 tu. Wajib, haram, makruh, sunat, harus. Okey. Pakai macam ni apa hukum dia? Buat macam ni apa hukum dia? Itu yang kadang-kadang ada orang nampak saya ni macam, ada yang kata saya ni ekstrim ke, keras ke apa. Sikit, kita bukan nak menghukum. Sebab begitulah syariah ni, dia mesti untuk menyelesaikan masalah manusia, dikeluarkan hukumnya supaya manusia jelas perlu buat ataupun perlu tinggal, dapat dosa ataupun dapat pahala. Macam tu. Faham ya? Mungkin pendekatan orang tasawuf, orang belajar akidah dia berbeza. Kita nampak dia lembut, dia memujuk, dia akan memberikan tu. Jadi sebenarnya semua melengkapi. Ada orang macam ni cara dia menghadapi satu isu masyarakat. Ada orang macam ni. Kita tak kata ini lagi baik, ini lagi baik, ini kurang baik, ini lembut sangat, ini keras sangat. Sebenarnya eloklah ada lembut, ada keras, ada direct, ada berlapik, supaya kita boleh cater semua sasaran dakwah. Sebab ada sasaran dakwah dia tak boleh direct, dia kena berlapik. Ada yang tak boleh berlapik, tak faham-faham, kena direct. Sebab itu saya ni golongan yang direct. Ada orang boleh terima, ada orang tak boleh terima. Saya hari tu dekat Masjidil Haram, di Masjidil Haram masa haji tu, ada seorang wanita umur dia dalam 48, jumpa saya depan. Jumpa saya dia nangis-nangis sambil macam getar-getar gitu kan, dia nangis. Yelah, saya faham kalau orang nangis jumpa orang teruja tu, tapi dia macam menyimpan sesuatu. Lepas tu dia kata, Ustazah, antara doa saya sepanjang haji, saya nak jumpa Ustazah. Dan tuan-puan tahu tak, masa saya jumpa itu adalah itu waktu terakhir saya di Masjidil Haram. Saya solat asar, lepas solat asar akan buat tawaf wada', lepas tu bertolak ke airport. Dan memang Allah makbulkan saat akhir. Kemungkinan besar kesungguhan dia. Sebab kita tahu Masjidil Haram sangat besar. Bukan mudah-mudah kita boleh jumpa, bertembung begini-begini.
Jadi masa tu Masya Allah adalah ceritanya, dia dah hampir dah keluar dah daripada ziarah, dia nampak saya. Lepas tu dia kata, Ustazah, saya nak minta maaf sungguh-sungguh. Sebab itu saya minta doa dengan Allah sungguh-sungguh supaya saya dapat jumpa Ustazah. Sebab dia tahulah saya ada di buat haji juga kan. Dia sebut depan kawan-kawan dia kata, Ustazah, dulu saya tak suka Ustazah. Tapi tak guna perkataan benci. Saya tak suka Ustazah, saya tak suka. Ustazah keluar je, saya marah, saya geram, saya tak suka. Tapi tak guna perkataan benci je lah. Tapi ayatnya lebih kurang lah. Saya memang tak boleh terima Ustazah. Saya tak boleh terima. Sikit ini tak boleh, itu tak boleh. Banyak benda lah. Asyik komen orang asyik ni. Tapi Alhamdulillah dia kata. Sebab itu orang kata benci tak boleh berlebih kan. Lepas tu jatuh sayang. Dia kata walaupun saya tak suka. Tapi saya dengar. Saya tak tahu kenapa. Lepas tu lama-lama. Alhamdulillah. Asbab itulah yang menjadi asbab saya berubah seperti hari ini. Saya tak tahu dia macam mana sebelum. Tapi dia sebut asbab berubah itu kerana itu. Subhanallah, rupanya dia kata saya rasa tak suka tu sebab apa yang saya cakap tu betul dan saya nak nafikan. Tapi hati nurani saya jadi resah gelisah. Dan bila resah gelisah, saya cuba cari benda nak menyokong apa yang saya rasa. Apa yang saya nak. Tapi hati nurani dah mula bersuara. Itulah yang sebenarnya ramai yang jumpa saya kata sebenarnya siapa yang pernah benci saya dan masih benci saya sekalipun, yang pernah fitnah dan masih fitnah sekalipun, yang masih kecam dan yang pernah dan masih, anda tak ada hutang apa-apa dengan saya. Kalau pun anda dah melalui satu proses rasa macam bersalah, anda tak perlu cari saya nak PM secara private ke nak apa ke, tak perlu. Sesungguhnya subhanallah, saya memaafkan dan saya tidak akan tuntut apa-apa daripada kalian di akhirat kelak. Saya memaafkan dengan sepenuh hati dan saya tidak akan tuntut apa-apa. Ini ada declaration saya, penyaksian saya. Maksudnya saya tak akan kata tak apalah orang yang ngumpat orang nanti ke akhirat pahala dia pindah. Tak, saya tidak berkehendakkan pahala daripada seorang saudara di atas maksiat yang dilakukan ataupun di atas keburukan. Maksudnya kita tidak gembira pun dengan saudara kita sebab dia buat sesuatu yang tidak baik pada kita. Kita tak akan gembira bila kita tahu saudara se-Islam ini kita dapat sesuatu yang baik daripada dia, contohnya pahala, dan kita tak bergembira dia dalam keadaan maksiat. Kita tak bergembira dia dapat dosa dan kita dapat pahala daripadanya. Itu bukan kegembiraan bagi seorang mukmin ataupun orang muslim. Kegembiraan kita adalah subhanallah, dia boleh maafkan kita, kita boleh maafkan dia sebab pahala memaafkan itu jauh lebih besar. Kedua, kita menginginkan kebaikan untuk diri kita dan kebaikan untuk saudara se-Islam kita. Sebab itulah saya nak share doa para sahabat. Doa para sahabat tuan-tuan sekalian. Ini dalam kitab akhlak Nabi SAW. Dan ia bukan doa seorang sahabat. Ada ramai sahabat yang mendoakan sejenis doa yang sama. Sebab kita tahu sahabat ini dia punya kecaman, dia punya kebencian orang kafir ataupun orang munafik sangat dahsyat. Dia punya maki hamun, caci maki, dia punya kezaliman tu bukan level sikit-sikit, dahsyat. Apa doa mereka bila mereka dizalimi? Mereka berdoa, Ya Allah, ampunilah aku jika benar apa yang mereka katakan. Ya Allah, ampunilah mereka jika benar, ampunilah mereka jika salah apa yang mereka lakukan. Tu je doanya. Subhanallah. Ya Allah, ampunilah aku ya Allah jika benar apa yang mereka katakan. Jika benar apa yang mereka lakukan. Ya Allah, ampunilah mereka jika salah apa yang mereka buat. Jika salah apa yang mereka lakukan. Maksudnya subhanallah, tolong minta maaf, minta ampun pula untuk orang yang melakukan kezaliman. Daripada situlah ilmu ni lah yang mengajarkan kita. So kita berada di track yang betul. Subhanallah, sebab semua ni sementara. Sakit sementara, kecam sementara, sedih sementara, puji sementara. Tak ada yang kekal. Mati je nama kita pun dah tak disebut. Orang tak tanya, Ustaz Asmat dah mandi ke? Ustaz Asmat dah kat tanam? Orang dah tanya arwah dah. Arwah dah dimandikan? Arwah dah ditanam? Arwah dah dikapan ke? Masya Allah, tak ada yang kekal hatta nama kita. Orang akan kenang 2-3 hari. Orang akan nangis. Orang mungkin akan rindu. Suami pun sama. Mungkin lepas sebulan tak tahu dah ada pengganti. Kan? Sebulan, tak sampai sebulan, wallahualam, cuma menghormati je, tunggu kubur tu tumbuh pokok. Maksudnya masing-masing akan sibuk dengan dunia sendiri. Suami, anak, subhanallah. Yang kekal bersama kita hanya satu saja. Apa dia encik yang kekal?
Kenangan pun dah tak kenang dah masa tu manusia. Mula-mula je kenang. Tengok gelas terkenang, tengok bilik terkenang, tengok rumah terkenang. Dah ada orang baru, tak adalah kenangan tu, sikit-sikit je lah. Sekali-sekala, lama-lama macam tu je lah kan. Contoh hadis Nabi SAW, hadis yang sahih, kita baca hari tu. 3 perkara yang mengiringi jenazah ke kuburan. Nabi kata 3 perkara yang mengiringi jenazah ke kuburan. Yang pertama adalah keluarganya. Yang kedua, hartanya. Yang ketiga, amal solehnya. Dah baca dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang lepas, hadis yang sahih. Nabi sebut 2 akan pulang meninggalkan dan 1 akan kekal bersama. Keluarga dan harta akan meninggalkannya. Kan pulang, keluarga balik, bawa balik dengan semua harta yang kita susah payah kerja, kumpul duit semua tu. Meninggal je, beralih terus nama. Tak nak kita wasiat, kita kata apa, rumah tu mak mati, janganlah tukar nama. Memang tak boleh, kena tukar juga. Automatik. Semua atas nama kita semua jadi beku. Semua aset dibekukan. Semua kena melalui proses tukar nama. Suka atau tidak, sanggup atau tidak, rela atau tidak, semua akan ditukar nama. Auto. Subhanallah, Allahu Akbar. Lepas tu, Nabi kata 2 akan meninggalkan. Harta yang berapa susah pun kita nak kumpul, suami berapa susah kita punya sayang, anak berapa ni, mereka akan tinggalkan. Tak ada siapa yang sanggup. Cik sanggup duduk 1 hari teman saya kat kubur? Sanggup. Tak ada. Encik lapar, encik balik. Encik ngantuk, encik balik. Subhanallah, penat dah kan buat-buat nangis depan orang. Penat dah nangis, penat dah sedih, balik rehat. Yang tinggalkan kita, Nabi kata 1 je yang akan kekal, amal soleh. Amal soleh, muslimin muslimat. So itu Nabi kata orang paling bijak adalah orang yang buat persiapan untuk mati. Tuan-puan, Masya Allah, muslimin muslimat, semua pegang dada masing-masing, pegang dada. Kalau anda kata, Ustazah mudahlah buat, Ustazah tak kena teruk macam saya. Tuan-puan tak tahu apa yang saya lalui. Apa sejarah hitam dalam hidup saya. Apa titik paling bawah yang pernah saya berada. Tuan-puan tak tahu, tuan-puan kenal saya hari ini. Tuan-puan tak tahu, 20 tahun yang lepas, 30 tahun lepas, macam tua sangat 15 tahun lepas. Subhanallah, semua orang ada rahsia hidup. Semua orang ada struggle, semua orang ada trauma. Hampir semua orang ada ujian yang berat. Bahkan kalau kalian tengok ada orang yang hebat, sebenarnya bermula dengan ujian yang sangat berat, yang sangat dahsyat. Tuan-puan buatlah kajian mana-mana. Kalau tuan-puan kata saya hebat, saya bukan kata saya hebat ya. Maksudnya di situ, bukan kerana hebatnya dia, kerana banyaknya benda-benda tangga dia naik senang, tak. Allahu Akbar. Jadi Masya Allah, kita semua ada struggle masing-masing. Cuma kita menyembunyikan di sebalik senyuman, di sebalik kekuatan, di sebalik apa yang kita zahirkan, supaya manusia dapat inspirasi. Okay, kita peganglah dada kita. Sebab apa? Kan kalau sakit hati kan kita kata sakitnya hati, sesak dada di sini kan. Bila Nabi ditanya takwa, Nabi kata at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Maksudnya di hati nurani itu takwa tu. Takwa itu bukan pada pakaian kita, bukan pada penampilan kita, bukan pada apa yang kita cakap, tapi takwa itu pada hati. Kalau hati itu bertakwa, dia akan terzahir dengan perbuatan. Sebab itu ada orang pakai yang elok tapi mulut busuk. Sebab takwa itu di hati. Dia sebenarnya akan seiringkan semua perkataan, perbuatan, pakaian, semua kena seiring. Okey, boleh pegang dada masing-masing. Tarik nafas. Masya Allah, subhanallah. Boleh sebutkan di dalam, boleh sebut masing-masing. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Daku maafkan. Daku maafkan ya Allah. Daku memaafkan segala kesalahan orang yang pernah menzalimiku, orang yang pernah menganiayaku, manusia yang pernah menyakitiku ya Allah. Dan aku tidak pernah akan menuntut apa-apa daripada mereka di akhirat kelak ya Allah. Ya Allah, aku tidak ingin berdendam di dunia dan juga di akhirat ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku tak akan kuat ya Allah, dan aku tidak akan kuat memaafkan jika membayangkan dan mengenangkan mereka. Namun demi syurga-Mu ya Allah, demi syurga-Mu ya Allah, demi mengharapkan kemaafan dan pengampunan-Mu, demi mengharapkan redha-Mu, maka kami kuat ya Allah untuk memaafkan dengan sebenar-benar kemaafan.
Sehingga ya Allah kami tidak ingin menyimpan kebencian ataupun dendam. Kami memaafkan semua ya Allah, yang dekat atau yang jauh, walaupun mereka yang berada sekeliling kami ataupun mereka yang jauh ya Allah. Mereka yang tidak pernah kami jumpa, yang tidak pernah kami kenal, yang pernah menyakiti kami ya Allah. Kami memaafkan ya Allah. Daku memaafkan ya Allah, ikhlas kerana mengharapkan redha-Mu ya Allah. Kemaafan dan pengampunan-Mu jauh lebih bernilai ya Allah daripada permohonan maaf daripada manusia yang melakukan kezaliman terhadapku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah, sebenarnya itu doa yang indah juga daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Damdam. Yang mana Abu Damdam ini dalam satu kisah, bila Nabi menyeru kepada mereka, menyeru sahabat untuk melakukan sedekah, Abu Damdam ni balik ke rumah cari apa yang boleh dia sedekah. Dia seorang yang sangat miskin, fakir miskin. Dia cari-cari tak ada, walaupun sebiji kurma pun tak ada, miskin sangat. Lepas tu dia susah hati sebab Nabi dah menyampaikan firman Allah berkenaan dengan kelebihan berinfak, bersedekah ni, kan? Hadis Nabi pun banyak dorongan-dorongan berkenaan dengan bersedekah, ganjarannya apa semua. Tapi dia orang miskin, dia cari-cari tak ada harta. Kita ni kalau balik rumah banyak harta kita boleh sedekah. Kita duk simpan pakaian yang sebenarnya kita tak pakai pun. Kita duk simpan tapuan yang kita tak guna pun. Kita duk simpan periuk itu ini. Allah, Allahu Akbar. Saya bukan cakap orang lain ya, saya tuju pada diri sendiri. Terlalu banyak perkara yang kita boleh sedekah daripada rumah untuk asnaf, orang-orang yang ad-du'afa, orang yang lemah. Lalu sahabat Nabi ni bila dicari-cari tak jumpa, apa yang dia buat adalah dia sedekah dengan satu doa, Ya Allah, Ya Allah, aku memaafkan semua saudara-saudaraku yang Islam ke bukan Islam yang menyakitiku ya Allah. Dan aku tidak akan menuntut apa-apa daripada mereka ya Allah. Jadikanlah ia sedekah daripadaku ya Allah. Jadikanlah, terimalah ia sebagai satu sedekah. Apa sedekah dia? Sebenarnya orang yang zalim dia boleh dapat pahala kan? Masya Allah. Maksudnya tetapi dia seolahnya dia sedekahkan pahala tu. Kembalikan semula kepada orang yang zalim, patutnya dapat pahala, tapi dia sedekah pahala tu ya Allah. Dan dia kata terimalah iaitu sedekah daripadaku. Sebab dia tak mampu nak sedekah dengan harta, dia miskin. Pagi besok ketika berhimpun, Nabi tanya, siapa yang telah melakukan sedekah pada malam tadi? Kerana telah sampai kepadaku kan bahawasanya sedekahnya diterima oleh Allah. Masing-masing tak ni, akhirnya dialah yang bercerita apa yang dia buat. Allahu Akbar. Inilah yang digambarkan satu sedekah yang diterima oleh Allah dan dikhabarkan saat hidup. Kita punya sedekah, infak semua, kita pun tak tahu Allah terima atau tidak kan? Tuan-puan, muslimin muslimat, kita tahu Allah terima atau tidak, kita harap Allah terima. Tapi sedekah yang begini seolahnya bila disampaikan oleh Nabi, sedekah Abu Damdam ini telah diterima oleh Allah. Sedekahnya adalah dalam bentuk dia memaafkan siapa yang menzaliminya, yang menganiayanya, yang telah membuatkan dia sakit, sempit dan sebagainya, dan dia tidak mahu tuntut apa-apa. Sebab kita kadang dunia tak dendam, kita kata saya maafkan, saya tak dendam, saya serah pada Allah untuk dibalas di akhirat. Saya rasa macam okey, kata tak dendam, tapi macam kat dunia tak dendam mungkin, tapi di akhirat dendam. Subhanallah. Sebenarnya besarnya kemaafan yang total itu jauh lebih besar daripada apa yang kita bayangkan tu. Sebab itu janganlah seronok-seronok cakap siapa yang kenyam aku esok merangkak. Tak tahu siapa yang merangkak sebenarnya. Kan siapa yang ini merangkaklah korang cari aku nak minta maaf. Janganlah sebut ayat tu. Ayat tu tak pernah disebut dalam oleh Nabi. Maksudnya ayat seolahnya kita ni declare gini-gini lepas tu cakap merangkak apa semua. Kita tak tahulah bagaimana kehidupan kita di akhirat kelak. Tapi jelas dalam Al-Quran siapa yang memaafkan akan dapat kemaafan Allah. Mana lebih mahal? Kemaafan Allah lah lebih mahal daripada manusia minta maaf dengan kita. Okey, nampaknya tuan-puan, muslimin muslimat, saya kena bergerak dah ke lokasi iaitu di Kuala Lumpur di RSCDM Petaling Jaya Selangor. Okey, kita ada ceramah hijrah ke mana ku bawa diri. Hijrah ke mana ku bawa diri. Hari Khamis 4 Ogos hari inilah bersama 6 Muharram 10.45 pagi hingga 12 tengah hari. 10.45, 11.45, lebih kurang sejam suku je. Lebih kurang sejam suku je ceramah ni.
di LHDN. So bukan jemput pergi LHDN. Nanti harap tak jemu, bertemu kembali jam 10.45. So pukul 9 dah. Saya kena terus bersiap-siap bergerak menuju ke lokasi ni. Jadi bertemu kembali dalam jam 10.45 pagi untuk sesi ceramah yang kedua hari ini bertajuk Hijrahku. Hijrahku ke mana? Ke mana ku bawa diri? Hijrahku ke mana ku bawa diri? Oh, mendalam. Bertepatanlah dengan ma'al hijrah. Jadi Ustaz macam tak habis ni pasal apa ni? Sentuh sikit je hari ni, sambung lagi besok esok hari Khamis. Esok hari Jumaat pengajian Asmaul Husna. Minggu depan. Panjang pula kan. Tak apa kan, tuan-puan sekalian. Mungkin ada yang marah Ustazah ni kata nak pasal sujud-sujud. Tapi kita dah sentuh sikit tadi bab hukum makam sujud. Lepas tu kita hari ni dah tambah sikit maklumat tentang sunat ab'ad. Jangan kita mudah-mudah untuk tinggalkan sunat ab'ad. Jadi kita tahu sunat ab'ad ni kalau kita tinggal, apa dia? Kita sebutlah. Kita sebut secara sepitah lalu. Tapi nanti okey, kita sebut dulu berkenaan dengan sunat hayat. Sunat hayat ni, sunat ada perkara sunat mana jika lakukan dapat pahala jika tidak membatalkan salat dan tidak perlu melakukan sujud sahwi. Ini kan dah ambil kan? Ini semalam kita dah belajar. Saya nak padam kalau siapa yang nak snap sekarang. Saya cotan sikit saja. Dah. Okey, saya padam Berapa ribu? 7,000 lebih. Alhamdulillah masih ramai. TikTok dan juga Facebook. Terima kasih semua, Masya Allah. Okey, rukun solat kan ada 13. Saya cuma nak lukis rumah. Zaman dulu kan sukalah lukis rumah macam ni. Rumah-rumah kampung, betul tak? Siapa pernah lukis rumah macam ni? Lepas tu kita pun buat langsir. Langsir tu macam ni langsir comel langsir. Lepas tu buat tingkap. Buson tingkap. Macam tu Ni langsir ikat lah ni. Ni langsir lah ni. Langsir langsir gitu langsir. Okey, lepas tu kadang rajin tu lukis juga dekat ni. Lepas tu ada lagi satu tingkat dekat sini kan. Lepas tu rumah zaman kecil-kecil dulu kan suka lukis rumah. Lepas tu buatlah ada apa tu nama ni. Okey, subhanallah, Allahu akbar. Kenapa saya lukis rumah ni muslimin muslimat, masya-Allah. Rukun solat ibarat apa? Rukun solat ibarat tiang kepada sesebuah rumah. Ibarat tiang. Rukun. Apa asas sebuah rumah? Kita nampak asas sebuah rumah apa dia? Tiang. Tiang biasa ni lah ni. Inilah kita kata tiang. Nak bina rumah ni dia bina asas ni dulu. Tiang. Subhanallah. Asas. Rumah kalau tak ada atap, tak ada bumbung, bukan rumah namanya. Tak boleh nak duduk pun sebab bumbung adalah asas. Bumbung pun asas. Okey, dah buat bumbung, dah buat tiang, dinding. Mana boleh rumah tak ada dinding? Dinding juga adalah asas. Dah buat dinding, dah buat atap, dah buat tiang, pintu masuk mesti ada. Kau tak macam mana nak masuk dalam rumah? Semua dinding belaka. Dibuat pintu. Okey. Jika rumah ada atap, ada pintu, ada dinding, ada tiang. Lepas tu lantai. Lantai pun mestilah. Sama ada lantai mungkin orang susah, dia buat lantai tanah je, hampa tikar. Okey, yang penting ada tanah. Ada lantai. Itu ibarat seperti rukun. Yang mana, kalau tak ada tu, kita tak boleh panggil rumah dan tak boleh duduk pun. Rukun ni perkara asas dan basic wajib ada dalam solat. Wajib. Kalau tertinggal satu, tak sah solat. Tertinggal. Oh, saya tertinggal rakaat ketiga. Tak sah. Kena ulang balik. Bila solat, tadi saya tertinggal. Maksudnya bila tertinggal, tak boleh jadi. Oh, saya tertinggal atap. Alahai, rumah tu semua dah lengkap dah. Pintu dah ada, tingkat dah ada, tangga dah ada, langsir pun dah ada. Cuma kita tertinggal atap je. Boleh duduk tak? Tak boleh duduk. Sebab ini basic, very basic. Niat. Bahkan dah selesai, semua cukup.
Semua lengkap. Kebetulannya masa tu semangat baca surah pun panjang-panjang. Lepas solat ingat, aku tak niat lah rasanya tadi. Aku tak niat. Masa tu aku masuk solat, aku macam tengah fikir masalah nak masak ayam, masak merah ke, masak ni gulai. Lepas aku duk fikir pasal santan ada ke tak. Lepas tu terus solat. Macam tak pasal niat. Sah tak? Tak sah sebab rukun. Kena ulang balik. Maksudnya, rukun solat ni ibarat benda-benda basic rumah. Okey. Sunat ab'ad pula. Sebuah rumah, sunat ab'ad ni sebab dia hampir separuh. Okey, rukun ni macam benda asas ni lah. Sunat ab'ad ni, dia hampir separuh. Maksudnya, kalau tak ada tu, dia macam tak sempurna rumah tu. Tapi kalau tak ada, boleh duduk. Tapi macam tak sempurna lah rumah tu. Okey. Ibaratnya apa? Tingkap ni tingkap. Sebab apa? Kalau ada pintu boleh masuk lagi. Tapi tingkap penting supaya angin masuk. Takkan nak buka pintu bahaya nanti ada pencuri masuk. Tapi kalau dah miskin sangat tak mampu buat tingkap, okeylah pintu pun. Tapi panas lah udara tak masuk. Akhirnya buatlah tingkap. Maksudnya tak ada tingkap pun boleh hidup, tapi tak ada pintu tak boleh. Nak masuk ke mana? Okey. Dah ada pintu, kena ada langsir. Biarlah ni pun. Sebab apa? Langsir tu boleh kontrol aurat. Orang luar tak nampak. Okey, mungkin bagi sebuah rumah, petak macam ni pun dah okey. Dia pun masak sini, tidur sini, mandi sini. Tapi, eloklah kalau ada partition. Bilik tidur pun ada partition. Tandas lagilah. Tapi kalau dah tak mampu, ini pun guna kain je tutup. Ini pun terbuka aja, semua nampak tidur pun bergelimpangan. Sebab dia tak mampu. Tapi boleh hidup tak? Boleh. Tapi eloknya adalah partition sikit kayu ke, ada bidai ke, ada langsir. Maksudnya partition dalam rumah tu, sama juga rumah basic, rumah Nabi, adalah bahagian bilik tidur. Tapi orang susah, tetap boleh hidup. Faham ya? Sunat ab'ad ni maksudnya, memang sah juga. Tapi, dia macam tak lengkap lah rumah tu. Tak macam rumah lah kita kata. Tapi boleh hidup. Sunat hayat pula. Sunat hayat. Apa sunat hayat? Bila sebut sunat hayat, sebab itu hayat ni maksud dia perhiasan. Sunat ab'ad maksudnya separuh daripada yang wajib. Bila sebut perhiasan ni sunat hayat, ada orang ambil mudah. Alah, bukan sunat ab'ad, sunat hayat je. Tapi sebuah rumah, sunat hayat ni apa? Mungkin kita kata langsir tadi. Sorry ya, kalau tingkap tu boleh buka lagi sikit langsir tu. Jadi memperindahkan langsir ni. Lepas tu sofa, ada katil, lepas tu ada ruang dapur yang elok untuk masak. Benda-benda aksesori tambahan tu. Kan bila kita tengok rumah orang tu dekor cantik, cantiknya rumahku syurgaku. Macam tu. Jadi rumah pun perlukan perhiasan sikit-sikit. Ada satu bunga pun dah cantik dah, rumah tu nampak berseri. Solat kita, ada orang dia ambil rukun je, lajunya apa dia kata, yang penting sah. Tetapi bila kita jaga yang sunat ab'ad dan sunat hayat, solat kita tu indah, sempurna, cantik. Kalau kita nak sembahkan diri kita di hadapan, cuba tengok, kalau kenduri kahwin, sebenarnya yang wajibnya akad nikah tu je. Betul tak? Akad nikah dah. Tapi kenapa banyak sangat aksesori tu? Okey, kendurinya macam ni, kad jemputannya macam ni, hadiah untuk orang ni macam ni. Lepas tu ada makan pula bersurat gini. Kan baju pula salin sampai 1-2 baju. Akad nikah baju lain, ni baju lain. Subhanallah. Sebab apa? Kita kata kita nak buat terbaik, nak sempurna biar kenangan terindah, cantik kita punya majlis nikah tu. Betul kan? Siap mak ayah pun baju sendondong adik-beradik. Sebab apa? Semua tu memang tak ada kaitan pun. Yang basic akad nikah tu je. Rukun nikah, settle dah. Tak mampu, tak ada kenduri pun tak apa. Itu memang sunat muakkad pun, buat kenduri kan, jemput untuk buat pengumuman. Tapi dah tak mampu, tetap sah. Tapi bila buat, alhamdulillah, lagi sempurna nampak majlis nikah tu. Jadi subhanallah, muslimin muslimat, kita kadang-kadang memilih-milih. Ada benda kita nak buat perfect, cantik, semua benda aksesori pun kita buat. Tapi bagaimana dengan solat kita? Kita jaga tak? Supaya lengkap, cantik dengan sunat hayat, sunat ab'ad. Rukun tu ialah kita dah bincang 13.
So perkara ni kita akan kupas lebih lanjut. Bertemu kembali dengan saya dan dengan Encik Suami pada minggu hadapan, hari Isnin, waktu yang sama, bermula jam 7 insya-Allah. Tapi mungkin ada orang kata, Ustazah jam 7 suku baru mula. Sebab benda tu kan, minta maaf, saya kadang tengok situasi. Sebab pagi-pagi kami siapkan 5 orang anak untuk ke sekolah. Yang mencabarnya anak yang kecil, yang 3 tahun dengan 5 tahun tu. Sebelum ni diorang tak pergi sekolah. 4 bulan terakhir ni baru diorang masuk sekolah. Kalau tak, diorang belajar kat rumah macam tu je. Jadi subhanallah, muslimin muslimat, kami nak kena bersiap-siap bergerak ke Petaling Jaya untuk satu ceramah 10.45. Kita akan live sekali lagi bertajuk Hijrah ke mana ku bawa diri. Macam itulah ya. Mohon maaf salah dan silap. Esok minggu depan hari Isnin, sementara tu boleh Google dulu. Tapi dia orang mungkin kata, Ustazah sebut je lah sepintas lalu. Saya ni memang tak sedap juga kalau tergantung. Sepintas lalu ya, senarai sunat hayat ada 14. Iaitu ketika takbiratul ihram, kita angkat tangan, mengangkat tangan ketika rukuk sebagaimana takbiratul ihram. Kan, masa rukuk, turun rukuk tak perlu angkat tangan. Dia panggil takbir intikal, iaitu takbir berpindah rukun. Masa kita daripada Al-Fatihah, kita terus rukuk, tak perlu Allahu Akbar. Tapi bangun daripada rukuk tu kan, kita disunatkan untuk angkat takbir. Tangan tu angkat. Mulut memang sebut Allahu Akbar, tapi tangan tu diangkat. Itu sunnah hayat. Sebenarnya takbir intikal ni nanti kita detailkan pada minggu depan. Takbiratul ihram masa first tu. Tapi takbir intikal maksudnya takbir berpindah. Berpindah apa? Berpindah rukun ke rukun. Daripada rukun berdiri ke rukun rukuk, daripada rukun rukuk ke rukun i'tidal. Namanya takbir intikal, itu takbir untuk kita pindah kepada rukun yang lain. Jadi ada takbir intikal ni sunat angkat takbir, ada sunat lafaz saja tanpa pergerakan tangan. Okey, lepas tu mengangkat tangan, okey. Meletakkan perut tapak tangan kanan di atas tangan kiri. Kedudukan tangan kita masa tu membaca doa iftitah, Allahu Akbar kabira. Nanti kita kupas besar sangat. Besar sangat kebaikan untuk doa iftitah tu. Membaca auzubillah, menguat atau perlahankan baca Fatihah, membaca amin selepas Al-Fatihah, membaca surah Al-Quran, membaca takbir ketika rukuk, membaca tasbih ketika rukuk, membaca tasbih ketika sujud. Yang subhanallah ala subhanallah azim, semua tu adalah sunat hayat. Kemudian meletakkan kedua tangan di atas apa dan melepaskan ke semua jari, duduk iftirash, duduk tawaruk, salam kedua. Masya-Allah. Sunat ab'ad, subhanallah muslimin muslimat, berdasarkan mazhab Syafi'i, sunat ab'ad yang kita kata separuh ni. Sunat yang besar ni, yang boleh hilang separuh daripada keindahan solat. Macam itulah kesempurnaan solat. Jadi ada 5. Yang pertama tahiyat awal tu. Baca tahiyat awal, duduk antara kalau tahiyat awal ni semua ada kecuali solat subuh. Tahu kan tahiyat awal tu, bacaan tu adalah sunat ab'ad. Duduk tu sendiri, duduk bagi tasyahud awal tu adalah sunat fi'li. Perbuatan duduk tu sendiri sunat, dan baca tahiyat awal sendiri sunat. Sunat apa? Sunat ab'ad. Dan baca selawat dalam tahiyat awal adalah sunat. Subhanallah, bersalawat ke atas Nabi dan bersalawat ke atas keluarga Nabi juga dalam selepas tasyahud akhir. Kemudian membaca kunut juga ada sunat ab'ad dalam mazhab Syafi'i kita, yang mana sunat ini kita dituntut untuk sujud sahwi. Sujud sahwi tu kalau tak hafal subhanallah wa la yasu, sujud sahwi ni dah habis baca tahiyat, kita kemudian sujud sebanyak 2 kali dengan baca subhanallah wa la yasu. Tak hafal subhanallah wa la yasu, sujud saja, zikirlah subhanallah pun boleh, zikirlah tasbih macam sama dengan sujud ataupun sama dengan rukuk pun boleh. Yang penting tasbih sikit. Macam itulah. Okey, terima kasih semua. Mohon maaf salah dan silap. Kita bertemu pada Isnin minggu depan. Esok insya-Allah kita akan mulakan kuliah Asmaul Husna siri pertama. Kita akan mulakan dengan nama Allah Ar-Rahman, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahu azim. Mungkin ada orang nak snap lukisan rumah saya ni ya.
Ini sebenarnya orang panggil metafora, ataupun kita sebut tamsilan saja, contoh nak bagi mudah faham. Okey.